Yang dimuliakan Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Maghfirah, ahli-ahli panel, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang yang telah Allah berikan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita duduk mempertambahkan ilmu pengenalan kita kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dikala umat Islam pada hari ini sebahagian daripada mereka amat kurang ataupun kita kata jahil berkenaan dengan susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjuran daripada Jabatan Agama Islam negeri ini, forum yang akan kita adakan pada pagi ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, yang mana persoalan tentang Rasulullah ini merupakan perkara usul dalam agama yang wajib kita pelajari dan perdalamkan bagi memperkukuhkan akidah ataupun syariat Islam di dalam diri kita dan dalam masyarakat. Jadi untuk kita melaksanakan program ini pada masjid ini, jadi kita jemput dua orang ahli panel dari kalangan ustaz-ustaz kita. Di sebelah kanan saya Dr. Zuraimi Ali, selaku guru takmir Jabatan Agama Islam, dan ahli panel kita yang kedua di sebelah kiri saya Ustaz Muhammad Hafizuddin, Ketua Penolong Pengarah bahagian penguatkuasaan JAIBS. Jadi kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada ahli panel kita, dan insya-Allah sempena forum kita pada pagi ini di bawah tema Zikra Ar-Rasul, mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang mustahak bila kita bercakap tentang Rasulullah ini bukan setakat kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah setakat kita berselawat kepada baginda, namun apa yang lebih penting adalah kita mempelajari ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan, menepati apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tanpa membuangkan masa, kita akan teruslah kepada tajuk pada hari ini berkenaan dengan bagaimanakah resepi ataupun tariqah, ya, cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, jika kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku. Allah suruh Nabi cakap. Malah dalam banyak riwayat-riwayat hadis, Nabi suruh kita ambil daripada Rasulullah, ambil daripada dia manasik ataupun kaifiat ibadat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah seperti mana kamu melihat aku solat. Khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku cara ibadat kamu. Jadi insya-Allah untuk kita kupas dengan lebih lanjut, ya, kita nak tanyalah kepada Ustaz Dr. Zuraimi selaku ahli panel yang pertama tentang perkara yang paling asas dalam kita nak mengamalkan Islam ni adalah kita mengetahui syarat sah penerimaan amal itu di sisi Allah. Jadi apakah syarat penerimaan sah sesuatu ibadat itu di dalam Islam? Tafadhal Doktor. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Terima kasih kepada Ustaz Pengerusi Majlis, Ustaz Luqman, seterusnya yang saya hormati gandingan panel pada forum kali ini, Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin selaku Ketua Penolong Pengarah di Jabatan Agama Islam Perlis, dan seterusnya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur dan juga seluruh jawatan kuasa Masjid Maghfirah kerana sudi untuk menjemput saya pada pagi ini. Jadi berbalik kepada persoalan yang dilontarkan kepada saya, iaitu apakah syarat penerimaan amal dalam agama Islam. Jadi untuk ringkasnya saya akan sebut kepada tuan-tuan 3 perkara utama. Mudah-mudahan poin ini tuan-tuan boleh faham dengan mudah dan boleh lagi cari lagi dalil-dalil dan bukti yang menunjukkan bahawa sesuatu amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan banyak ayat-ayat yang menyebut tentang, menceritakan tentang bagaimana sesuatu amalan itu diterima di sisi Allah. Melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, kita akan mendapati banyak petunjuk-petunjuk yang dinyatakan. 3 asas yang utama yang boleh saya simpulkan di sini. Yang pertamanya iaitu seseorang itu mestilah beriman. Itu syarat utamalah. Dan selalu kita lafazkan dalam doa iftitah kita kan. Kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi pada bacaan tersebut kita melafazkan la syarika lahu, tidak ada syirik atau sekutu baginya. Maknanya dalam erti kata lawan kepada iman tadi itu ialah amalan syirik. Dan jika seseorang itu melakukan perbuatan syirik, maka segala amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok institusi agama sangat memainkan peranan yang penting dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan amalan syirik. Sebab syirik ini dia ada 2 kategori. Satu, syirik yang lebih kita kata yang nampak secara terang-terangan disebut sebagai syirik jali. Dan satu lagi iaitu syirik yang kita tak nampak, khafi. Jadi semua amalan-amalan ini boleh menyebabkan amalan seseorang hamba itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tuan-tuan ingat apa dia? Dia mesti beriman, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini dia boleh berlaku dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk kepercayaan. Sebab itu hari ini kita tengok dunia yang penuh dengan kita kata kecanggihan teknologi menyebabkan maklumat dapat disampaikan dengan pantas. Sehingga kan kadang-kadang sebahagian daripada ajaran-ajaran sesat ini menggunakan platform ini untuk mencari pengaruh, untuk merosakkan iman umat Islam, dan akhirnya umat Islam ada yang percaya dan terpengaruh dengan ajaran-ajaran tersebut. Sebab itu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita juga dalam surah Al-An'am ayat 82. Tuan-tuan ingat ayat ni? Di mana Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Yaitu mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan
iman mereka dengan kezaliman. Zalim ni apa yang dimaksudkan zalim ini? Zalim ini ialah amalan-amalan syirik tadi. Mana huraian dia kalau kita baca daripada Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Jadi apabila seseorang itu hendak melakukan amalan, pastikan iman dia jaga, di samping tidak melakukan perbuatan ataupun amalan syirik, tidak mencampur adukkan dengan kezaliman ataupun ditafsirkan dengan makna amalan-amalan syirik yang boleh merosakkan amalan seseorang. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan selalu baca kan surah Al-Kahfi kan? Kita di Perlis ni kita menganjurkan untuk juga dibacalah surah Al-Kahfi. Pada ayat 110 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadatihi ahada." Apa maksudnya tuan-tuan? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah bashar, manusia seperti kamu. Diberikan wahyu kepadaku bahwasanya Tuhan itu annama ilahukum ilahun wahid, iaitu menyebarkan risalah bahawa Tuhan itu Tuhan yang esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang berhajat untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia melakukan amal salih. Tetapi dalam mana kita melaksanakan amal salih, Tuhan ingatkan kita, wala yusyrik bi'ibadatihi ahada. Jadi jangan kita melakukan kesyirikan dalam pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dalam erti kata tuan-tuan, kalau kita balik kepada ayat yang saya sebutkan tadi, kalau dalam surah Al-An'am, di mana ayat yang ke-162 sehingga 163, yang kita juga baca dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi maknanya seluruh kehidupan kita, amalan kerja buat kita itu hanya kita tumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Dan kita tidak mencampur adukkan dengan amalan-amalan syirik yang boleh merosakkan amalan seseorang. Yang kedua, poin yang kedua iaitu niat mestilah ikhlas. Kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut salah satu golongan yang mana Allah Taala suka, iaitu golongan mukhlisin, iaitu golongan yang ikhlas. Banyak dalillah daripada Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ikhlas ini hadir dalam niat seseorang, sebagaimana hadis riwayat yang dalam Sahih Bukhari menyebutkan Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sesuatu amalan itu disertai dengan niat. Faman kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulilah. Siapa yang berhijrah niatnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul.
Maksudnya di sini segala perbuatan amalan kita itu bergantung kepada niat kita. Tuan-tuan hadir pada pagi ini berkumpul di rumah Allah, tidak lain dan tidak bukan niatnya ikhlas, hanya mencari redha Allah, maghfiratullah, keampunan Allah, kan? Jadi niat itu kena ikhlas. Dan selalu juga imam, kalau kita sembahyang berjamaah, imam akan bacalah surah ni kan, yang selalu kita ingat. Apa dia? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan? Selalu kita dengar imam kita baca surah-surah daripada, kita kata, ayat-ayat yang pendek lah, surah lazim kan. Dan padahal mereka tidak disuruh, diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlisin lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita, kalau boleh kita letakkan keutamaan kita, prioriti kita, iaitu mengharapkan keredaan Allah. Niat kita itu hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau selepas tu ditakdirkan, contohlah kan, contoh kita main forum ni niat kerana Allah, nak dapat ilmu, saat lagi habis ni tengok-tengok orang sedia jamuan, contohlah kan. Yang tu kalau tak ada pun tak apa lah. Sebab niat kita yang awal tadi kita letak tadi adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sesetengah orang dia keluh kesah, dia merungut, dan apa ni tak ada ke makan ke apa ke. Jadi kadang-kadang kita pun tertanya-tanya juga, niat utama dia adalah untuk apa? Iaitu untuk mencari, niat kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk cari redha Allah. Kemudian yang ketiganya tuan-tuan, yang ketiganya mestilah mengikut panduan daripada Nabi SAW. Tiga, yang pertama beriman, yang kedua mestilah niat yang ikhlas, yang ketiga mestilah mengikut petunjuk bimbingan daripada Nabi SAW dalam melaksanakan sesuatu amal ibadah ataupun dalam mencontohi akhlak Nabi SAW. Jadi bersempena dengan bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan, kita mengambil kesempatan untuk mengingati sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zikrar Rasul kan, kita ingat kepada Nabi kita. Jadi antara salah satu cara kita nak mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beramal dengan apa yang dibimbingnya, apa yang disampaikannya kepada kita. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-8, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri, datangkan, sampaikan, hendaklah kita ambil lah. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cegah kita, larang kita, maka kita tinggalkan. Dan banyak lagi lah dalil daripada Al-Quran di mana menyuruh kita untuk taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, keutamaan kita pada hari ini ialah mempelajari, mendalami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dialah Nabi yang dilantik dan dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar kepada umat dia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia mentaati Allah. Jadi tuan-tuan, kita ada pilihan. Sama ada kita memilih untuk mengambil jalan Nabi SAW ataupun kita cuba untuk mencari jalan selain daripada petunjuk Nabi. Tapi kena ingat,
di akhir nanti, pada hari akhirat nanti ini dikumpulkan manusia, dihitungkan segala amalan, maka setiap daripada kita akan dipertanggungjawabkan terhadap amalan dan perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Begitulah juga dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan memanggil gelaran orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, jika Allah Ta'ala menyebut, panggil dengan gelaran orang-orang yang beriman, maksudnya Allah Ta'ala mengkehendaki kita supaya bagi tumpuan terhadap perintahnya. Apa yang Allah Ta'ala nak sebut dalam perintah ni? Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa rasulah, taatilah Allah dan juga Rasulnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita baca balik sejarah sebelum ini, bagaimana umat-umat yang terdahulu telah banyak mendustakan para sekalian Rasul. Bacalah Quran, tuan-tuan akan nampak bagaimana dalam sirah perjuangan Nabi-Nabi yang dibangkitkan Allah Ta'ala, mereka berhadapan dengan umat mereka, kaum mereka yang mendustakan mereka. Persoalannya hari ini, adakah kita nak menjadi umat yang nak mendustai kebenaran, sedangkan kita mendengar hadis Nabi itu sahih, tiba-tiba kita menafikan tentang kewujudan hadis yang sahih tersebut. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, saya ingatkan kepada tuan-tuan daripada surah An-Nisa ayat yang ke-65, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa maksudnya tuan-tuan? Demi Tuhanmu, tidak beriman mereka itu sehingga mereka berhakimkan kepada kamu pada apa yang mereka perselisihkan. Hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok macam-macam isu yang berlaku dalam negara kita, masing-masing semua pakat menuduh, melabel, mencari salah. Apa penyelesaiannya tuan-tuan? Balik kepada firman Allah Ta'ala ni, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan, sehinggalah mereka tidak mendapati dalam diri mereka perasaan resah terhadap apa yang kamu putuskan, mimma qadaita. Maksudnya bila berlaku perselisihan, jalannya ialah kita kembali merujuk kepada panduan Nabi SAW, sehingga hilangnya keraguan dan perselisihan yang berlaku dalam kalangan umat Islam pada hari ini. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan hati yang sejahtera. Jadi tuan-tuan, dalam kita nak beramal, nak melakukan sesuatu amalan itu, maka kita perlulah sentiasa berhati-hati, mendalami ilmu, kan? Janganlah sampai satu tahap kita gagal untuk mendapatkan sumber yang sahih, kan? Kena selalu baca Al-Quran, kena selalu mendalami ilmu hadis, kena melazimi majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan penjelasan dan penerangan daripada ilmu yang kita perolehi tadi itu, sedikit sebanyak dapat memperbaiki amalan kita dan seterusnya menjadikan kita satu umat yang mana Allah Ta'ala muliakan kita lah. Jangan sampai kita ni menjadi contoh kepada umat yang lain, menunjukkan kita ni tidak ada satu kesatuan, tidak ada satu kekuatan
Jadi kita kena kembalikan semula kegemilangan Islam, di mana puncak kegemilangan Islam itu di mana umat Islam berusaha untuk menuntut ilmu. InsyaAllah nanti sesi yang kedua ni saya akan huraikanlah tengok tentang point untuk menuntut ilmu tu macam mana. Jadi sekadar itu dulu, saya serah kembali kepada pengurusi majlis. Jazakallahu khairan jazak kepada Dr. Zuraimi di atas penerangan tadi, iaitu cara kita nak memastikan amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Doktor. Yang pertama adalah kita beriman, berakidah dengan akidah Islam. Yang kedua apa dia? Kita ikhlas kepada Allah. Dan yang ketiga adalah al-ittiba', ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Rasulullah ini, ya, min huquqi Rasulillah, di antara hak Rasulullah yang paling besar. Ya, malah itulah sebab kita mengucapkan an tashhadu an la ilaha illallah, an ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Jadi nak masuk Islam ni kena ikrar. Ya, ikrar dua perkara ni. Ya, kalau Al-Maududi dia kata janji setia kita dengan Allah, ya, untuk ikut Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita nak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia ada dawabit dia, ya, ada resepi dia, ataupun kita kata prinsip trust dalam nak mengamalkan sunnah Rasulullah ni, kaifiat ibadah Rasulullah ni, dia ada cara dia. Jadi kita nak tanyalah kepada ahli panel kita yang kedua, Ustaz Hafizuddin, tentang apakah dawabit ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, seperti mana yang digariskan oleh para ulama kita. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh, wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim, moderator pada pagi ini, yang saya hormati rakan panel iaitu Al-Fadhil Dr. Zuraimi Ali, iaitu guru takmir JAIBS. Seterusnya yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan juga barisan Al-Jatan Kuasa Masjid Al-Maghfirah Sanglang, Perlis. Tidak lupa juga kepada kru Suara Sunnah dan juga barisan urustia daripada bahagian dakwah dan takmir Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Dan tidak dilupakan yang dikasihi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya kita punya moderator kita pun hebat juga. Beliau merupakan imam Masjid Nurul Muttaqin, Kampung Cek Ok. Cuma hari ini dia sebagai moderator, mungkin kali lain dia panel juga. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita berada pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal merupakan satu bulan yang sangat dekat di hati kita masyarakat Islam, khususnya di Nusantara, iaitu kita sering diperingatkan, sentiasa diberikan, kita kata, kisah-kisah disajikan berkenaan dengan, khususnya berkaitan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah menjadi satu kita kata dalam masyarakat kita, satu kelaziman dalam masyarakat kita, bulan Rabiul Awal adalah bersempena untuk mengingati
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurnalah. Dia sama seperti kita kata kalau kita pergi berjalan, kita pergi berjalan sebelum daripada pandemik ini. Contohnya kalau macam Ustaz Luqman dulu ni dia belajar di Madinah bagi contoh. Bila kita pergi satu tempat, kita kata di sini namanya Badar contoh. Maka disebutlah Badar ni apa peristiwa yang berlaku di situ dan sebagainya. Pergi pula satu tempat Uhud. Jadi sempena sampai di tempat tu cerita pula apa kelebihan, apa yang peristiwa yang berlaku di situ. Demikianlah. Jadi dari sudut masa kita pun macam itu, iaitu bila sampai pada bulan Rabiul Awal kita akan cerita apa peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal, yang mana antara yang paling besar sekali adalah peristiwa berkaitan dengan pribadi Nabi SAW, kelahiran dan juga kewafatan baginda. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang kita nak sangat daripada diri Nabi SAW, kita nak syafaat daripada baginda, kita nak macam-macam lah, kita nak perasaan kita ini dekat dengan Nabi ni, kita cinta kepada Nabi ni, kita nak berjumpa dengan dia. Walaupun kita kata dari sudut masa tu memang mustahil untuk kita berjumpa dengan dia sebab dia dah 1400 tahun berlalu zaman dia. Tapi ada peluang lagi untuk kita berjumpa dengan dia, iaitu peluangnya adalah untuk kita sama-sama ikut dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja peluang kita nak berjumpa dengan Nabi. Kekasih kita ni, kita rindu sangat nak jumpa dengan Nabi. Itu sahaja peluang dia. Jadi cara macam mana nak ikut Nabi SAW masuk ke dalam syurga, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada cara yang lain ialah cara kita ikut jejak langkah Nabi SAW ketika baginda hidup atas dunia. Jadi antara perkara yang besar yang Nabi SAW bawa dalam agenda, dalam misi dia sebagai seorang Rasul, ialah bawa kepada manusia ini bagaimana cara untuk beribadat kepada Allah dengan cara yang betul. Sebab dalam fitrah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan package dalam diri kita ni, ada manusia ni dia merasakan perlu untuk tunduk, perlu untuk taat, perlu untuk mencari tempat perlindungan, perlu untuk mencari satu-satu sembahan untuk dia mengadu, untuk dia bermunajat, untuk dia meluahkan dia punya masalah-masalah dia, untuk dia minta sesuatu dan sebagainya. Itu sifat manusia. Sebab itu kalaulah Allah SWT tidak utuskan Rasul pun, manusia ni dia akan pergi sembah merata, sembah pokok, sembah apa kita kata, matahari, sembah api, sembah bulan, sembah batu. Sebab apa? Sebab ada fitrah itu dalam diri dia. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala Rahman, kasih sayang dia kepada manusia ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak melepaskan manusia ini dalam keadaan teraba-raba, tercari-cari siapakah Tuhan yang kita nak sembah, siapakah yang kita nak meluahkan perasaan kita. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada perkara-perkara yang tak boleh nak kita selesaikan, ataupun kita perlukan kepada kuasa yang lebih besar lagi untuk kita mengadu masalah kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul. Jadi Nabi SAW diutuskan sebagai satu rahmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi kita ni manusia, adakah kita melihat Nabi SAW itu sebagai utusan Allah SWT, yang Allah SWT utuskan itu sebagai rahmat kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan soalan yang dikemukakan, apakah prinsip ataupun apakah resepi? Resepi ini biasanya masakan, tapi ialah masakan tersebut untuk akhirnya kita makanlah. Tujuan apa akhir sekali untuk kita menghilangkan kita punya lapar. Jadi resepi dalam ibadat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentu ada satu perkara yang istimewa, yang unik, yang diajar oleh Nabi SAW, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf Nabi sebagai hamba dia.
dalam berkaitan sebelum ni kita lalu pada bulan Isra, bulan Isra Mi'raj, iaitu kita baca subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba dia. Allah Subhanahu wa taala telah mengiktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dia. Jadi kalau kita nak menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada beberapa perkara. Pertama, saya suka bawa riwayat yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahih dia, yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Kata Muaz, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah aku ni menunggang ataupun membonceng bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas ekor keldai, yuqalu lahu Ufair, yang mana keldai ni nama dia Ufair. Nabi bagi nama keldai dia. Kita pun kalau kita ada bubuh nama kat motor kita, ada 3 motor, motor nombor 1 buh nama apa, motor nombor 2 buh nama apa, motor nombor 3 buh nama apa, boleh boleh kita bagi. Kucing kita kalau kita nak bagi nama boleh. Nabi SAW beri nama pada himar ni, iaitu Ufair. Tak apalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hal tadri haqqallahi ala ibadih wa ma haqqul ibadi ala Allah. Mu'az ni anak muda, remaja. Mu'az seorang anak muda remaja. Nabi SAW suruh dia bonceng dengan Nabi SAW. Nabi ni pemimpin negara lah, pemimpin negara, ketua perang, ketua panglima, semua ada pada Nabi. Kemuliaan, kebesaran yang ada pada Nabi itu, keagungan. Tapi walaupun demikian, Nabi SAW boleh naik sekali. Himar pula tu bukan kuda. Kuda ni besar lah sikit, tapi himar, keldai yang kecil, jadi rapat duduk dengan Nabi SAW. Nabi kata, wahai Mu'az, adakah kamu tahu hak Allah ke atas hambanya, hak Allah atas hambanya, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah. Maksud hak hamba atas Allah ni sebelum tu, maksud hak Allah atas hamba, apa yang hamba perlu buat untuk menunaikan hak yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan hak ibad ataupun hak hamba ke atas Allah ni, apa yang Allah perlu tunaikan kepada hamba dia. Qultu, kata Muaz, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lah lebih tahu. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Iaitu kata Nabi, sesungguhnya hak Allah ke atas hamba-hamba, iaitu hamba-hamba ni hendaklah beribadat, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkannya dengan suatu pun. Ini seperti yang mana panel yang pertama sebut dah tadi, iaitu jangan kita ni terlibat ataupun jangan kita ni terjerumus, tercampak dalam syirik, sama ada khafi ataupun jali. Teruk lagi lah kalau jali ni terang-terang syirik. Sebab apa? Sebab syirik ni adalah merupakan satu tiket untuk ke neraka lah. Syirik ni tiket untuk ke neraka. Ada saja syirik, buatlah baik macam mana pun akan masuk ke neraka. Sebab apa? Syirik dia, maksudnya dia telah buat buruk ataupun dia telah buat zalim terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia boleh buat baik dengan manusia, bagi sumbangan sana sini, dia buat baik pada anak yatim, buat baik pada orang tua apa semua, tiba-tiba dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia pergi sembah Tuhan lain. Jadi ini satu alasan yang sangat kuat untuk Allah SWT mencampakkan manusia ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Baik. Kemudian wa haqqal ibadi 'ala Allah, dan hak-hak hamba ke atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, tidak mengenakan azab kepada orang yang tidak mensyirikkannya dengan suatu pun. Nampak ada dua keadaan. Pertama, hak hamba kepada Allah ada dua.
iaitu pertama kita beribadat kepada Allah, iaitu fizikal kita, lahir kita, zahir kita, dan yang kedua batin kita, iaitu kita tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hak dia pula ke atas hamba, iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab hamba yang tidak syirik kepada dia. Ini satu berita gembira. Satu berita, Allah cipta syurga, Allah cipta neraka, dua. Maksudnya kalau kita melakukan amal ibadat, Allah SWT akan masukkan kita ke dalam syurga. Allah beri rahmat, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Satu lagi, neraka, kalau kita buat kebaikan dan sebagainya, maka Allah bebaskan kita daripada neraka. Dua perkara ni lah. Jadi bila macam ini, faqultu, kata aku, yakni Muaz, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashiru bihin nas, boleh tak saya nak sampaikan khabar gembira ni kepada orang ramai? Itu kata Muaz, seronoklah dengar. Itu maksudnya Allah SWT tidak akan mengazab hamba dia yang tidak syirik, hamba dia yang akidah, yang tauhid, bagi contoh. Qala, kata Nabi, la tubashirhum fayattakilu, kata Nabi kepada Muaz, jangan kamu sampaikan khabar gembira ni kepada mereka, fayattakilu, kelak nanti mereka ni akan pasrah saja, iaitu mereka tak buat ibadat pun. Sepatutnya mereka kena buat ibadat, tapi oleh kerana Allah SWT dah sebut dah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, iaitu tidak akan memberikan azab kepada orang yang tidak syirik kepada Allah. Jadi dia tak buat dah ibadat. Dia kira dia tauhid dah, lepas tu dia tak buat ibadat. Jadi itu maksudnya, iaitu jangan sebarkan berita gembira ni. Tapi sebenarnya ada peringkat-peringkat lah. Ada perkara-perkara yang perlu kita, bukan semua benda kita nak sampaikan. Ada peringkat-peringkat dia. Jadi contohnya bila orang dah buat ibadat, dah memahami maksud syirik itu apa dia, dah memahami maksud tauhid itu apa dia, orang pun dah sebati dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bolehlah, sebagaimana Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dia hadis ini. Bukan maksud jangan sebarkan itu, ada tempoh ataupun ada keadaan-keadaannya. Jadi itu yang berkaitan dengan kita kata ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu hak kita kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Hijr, iaitu Allah Taala sebut dalam ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan hendaklah ataupun sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu yakin. Jadi Sa'di menyatakan bahawa yakin tu apa dia? Yakin tu adalah mati. Kita yakin sungguhlah. Sekarang ni kita tak mati lagi, kita belum sampai peringkat keyakinan tersebut. Kita iman, kita percaya, iaitu sampai masanya kita akan mati. Tapi kemudian bila kita dah mati, kita yakin sungguhlah, betul lah mati, ada alam barzakh, ada malaikat, munkar nakir dan sebagainya tu, sampai tu yakin. Sebelum tu, waktu hidup kat dunia ni, wa'bud rabbaka, hendaklah kamu beribadat kepada Tuhan kamu. Kemudian Allah SWT menyatakan, ini selalu disebut oleh asatizah kita, para alim ulama kita, iaitu surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Allah Taala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadat. Sebab tu tadi Allah Taala packagekan dalam diri kita ni ada kita kata ta'abbud, itu perasaan ta'abbud tu. Tinggal lagi kepada siapa kita nak beribadat, yang tu perlukan kepada bimbingan Nabi, bimbingan Rasul, yang kita kasihi, yang kita sayangi. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun, kata Allah SWT, aku tidak sekali-kali menghendaki daripada mereka rezeki. Allah SWT suruh sembah Allah ni, jin dengan manusia ni, Allah tak minta rezeki daripada kita. Wa ma uridu ayut'imun, dan Allah tak minta diberikan makan. Sebab ada sebahagian ajaran selain daripada agama Islam, iaitu dia melakukan upacara-upacara ibadat, melakukan apa kita kata ritual-ritual, datang ke rumah-rumah ibadat. Tujuan dia apa? Tujuan supaya orang yang datang itu memberikan sumbangan, memberikan sebahagian daripada harta mereka untuk orang yang terlibat dengan
rahib-rahib ataupun untuk orang yang terlibat dengan disebut sebagai agamawan lah. Jadi mereka bergantung hidup dengan sejauh mana, seramai mana pengikut yang setia. Jadi mereka create lah macam-macam, buat macam-macam supaya orang merasakan bahawa mereka ni dapat ketenangan, mereka dapat kebaikan, mereka dapat hilang stres, tekanan dalam kehidupan mereka untuk supaya mereka ni dekat dengan tempat-tempat ibadat tersebut. Tapi sebenarnya Allah SWT tidak. Kalau kita datang ke rumah Allah ni, kita kata kutlah kita datang ke rumah Allah ni, Allah SWT makin kaya ke, Allah SWT ni makin kenyang ke, Allah SWT makin banyak rezeki dia ke? Tidak. Bahkan Allah SWT sebut pada ayat yang ke-58, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang beri rezeki. Yang mai datang kat rumah Allah SWT ni, saya tuan-tuan, Allah lah yang beri rezeki kepada kita. Kita mai semayang, kita mai buat ibadat dan sebagainya dalam kehidupan seharian kita pun, kita bekerja, kita apa, Allah lah yang beri rezeki kepada kita, dzul quwwatil matin, yang mana Allah SWT tu dengan dia beri rezeki banyak, beri rezeki pada kita ni, dia quwwah, dia pemilik kepada kekuatan yang maha kuasa dan yang maha utuh. Tak goyah. Kita kalau jutawan ni dia bagi rezeki, bagi sumbangan, bagi sumbangan, lama-lama kita ekonomi kita jam juga, asyik keluar je tak masuk, jadi berat juga. Tapi Allah SWT tidak demikian. Jadi itulah saya kira untuk pusingan yang pertama, iaitu resepi ibadat kita ini adalah tidak lain dan tidak bukan hendaklah kita mengikuti Nabi SAW. Itu yang secara umumnya lah. Apa sahaja yang kita buat ni mestilah berpandukan kepada Nabi SAW. Jadi saya serah balik kepada Al-Fadhil Ustaz Luqman. Wallahu a'lam. Jazakallahu khaira di atas penjelasan detail daripada Fadhil Ustaz sebentar tadi. Jadi insya-Allah kita akan terus ke pusingan yang kedua. Soalan yang ketiga lah kepada doktor kita berkenaan dengan bagaimana kita nak mengetahui sesuatu amalan soleh itu sama dengan sunnah Nabi ataupun tidak. Sebab kadang-kadang kita lihat dalam masyarakat kita hidup di zaman di mana kita ni jauh dengan Rasulullah. Jadi macam Ustaz Fizuddin sebut tadi, kita dengan Rasulullah ni dah jauh 1400 tahun. Dalam tarikh Islam, sejarah Islam, banyak berlaku macam-macam ujian, peristiwa besar, peperangan demi peperangan, perpecahan umat, banyak berlaku dalam tarikh, dalam sejarah. Sehingga hari ini kita lihat dalam kalangan masyarakat Islam ada banyak firaq, ada banyak aliran, banyak kumpulan, banyaknya jenis kefahaman dalam terhadap sunnah ni banyak. Ada Syiahnya, ada Mu'tazilahnya, ada macam-macam. Jadi jenis amalan dalam Islam pun ada banyak macam lah ni. Jadi macam mana kita nak kenal amalan yang dibuat oleh masyarakat tertentu misalnya, amalan yang kita dok buat harian kita, kecil ataupun besar, adakah ia menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita nak dengarlah penjelasan daripada Al-Fadhil Doktor, macam mana kita nak kenal amalan itu sunnah ataupun tidak. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Untuk sesi yang kedua ini saya tak akan mengambil masa yang lama lah. Untuk kita mendapat kefahaman yang lebih jelas tentang persoalan yang dilontarkan oleh Tuan Pengurusi Majlis tadi itu, saya kemukakan dua isi penting. Yang pertama, bagi seseorang Muslim itu berkewajipan ke atasnya untuk menuntut ilmu. Ini kita tak dapat larilah. Jadi bila ditanya bagaimana kita nak kenal pasti tentang sesuatu amalan itu bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, cara kaedahnya kita mesti mendalami ilmu.
kita mesti merujuk kepada orang yang pakar dalam sesuatu ilmu. Kita kena sentiasa melazimi majlis ilmu. Dan kalau boleh kita elakkanlah daripada kita mendengar ulasan atau kupasan yang kadang-kadang tidak memberi apa-apa manfaat pun. Kadang-kadang dalam kuliah ada sesetengah tuan-tuan guru, penceramah-penceramah kita menggunakan bahasa-bahasa yang kesat, bahasa-bahasa yang tidak elok. Jadi kita pun kalau boleh kita nak mendalami ilmu, mencari guru yang benar-benar berkelayakan, yang boleh berbicara tentang ketepatan sesuatu amalan itu berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW. Dan tuan-tuan kena ingat, sebenarnya para ulama kita ni ataupun golongan ulama yang sentiasa menjaga kemurnian agama melalui hadis Nabi ni, mereka telah berusaha sedaya yang mungkin. Mereka telah pergi merantau, mendalami ilmu, mencari perawi-perawi sanad hadis untuk kebaikan umat Islam. Jadi banyak hasil karya-karya ulama-ulama terdahulu yang telah dibukukan. Maka tugas dan peranan kita ialah kita kena sentiasa mendalami ilmu, mencari guru-guru yang mursyid, yang dapat membimbing kita kepada ajaran agama yang sebenar. Sebelum kita nak menuntut ilmu ni tuan-tuan, suka untuk saya sebutkan kepada tuan-tuan bahawasanya kita perlu ingat ada hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada umat dia. Dalam riwayat Bukhari, Nabi menyebut, "Man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta ke atasku, maka siap sedialah tempat duduk dia di neraka. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari juga dengan lafaz yang lebih kurang sama, "Man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka siap sedialah tempat duduk dia di neraka. Jadi apabila kita nak mendalami, menuntut ilmu ini tuan-tuan, kita tak nak menjadi salah seorang yang dikategorikan sebagai pendusta terhadap hadis Nabi SAW. Kalau kita berbicara tentang kelompok ni, dalam Quran disebut, bahkan Tuhan laknat dan kutuk golongan-golongan pendusta ni. Wailul lil mukadzibin. Binasalah, celakalah bagi golongan-golongan pendusta. Kerana apa? Sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, bahawa umat-umat yang terdahulu, bila mana Rasul yang dibangkitkan Allah bawa kebenaran, mereka mendustakan ajaran Nabi, ajaran Rasul tersebut. Jadi kita tidak mahu kita juga menerima satu wabak yang kita kata penyakit umat-umat terdahulu terkena pada umat-umat Islam pada masa kini. Ini nama dia penyakit berjangkit jugalah. Dia lebih kurang macam COVID jugalah. Sebab kita tak nampak, tapi secara halusnya kita telah termakan dengan, kita kata, pemikiran yang salah tentang hadis Nabi SAW. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menyebut juga, "Man haddatha alayya bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin." Sesiapa yang berbicara ataupun menyebut tentangku, tentang hadis Nabi itu, dan dia melihat bahawa hadis itu sebenarnya kadhib, dusta, kan? Dan dia masih mengekalkan lagi, mengambil itu sebagai hujahan dia, sedangkan hadis itu memang jelas dari sudut pengetahuan dia
adalah dusta, tidak benar, maka Nabi kata dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang disebut sebagai kadzibin, orang yang bercakap bohong, dusta ke atas nama Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab apa kita perlu mendalami ilmu? Kerana kita nak amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana kita nak amalan kita ini sebagaimana amalan yang dicontohi atau disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita beramal tanpa ilmu yang benar, yang sahih daripada Nabi, maka kita telah melakukan satu amalan yang bukan Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sebab itu saya suka mengingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-8, di mana Allah Taala berfirman, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana." Apakah mereka orang-orang yang melakukan satu amalan yang buruk dan mereka menyangkakan bahawa itu adalah benar di sisi Allah? Allah hiasi amalan yang mereka lakukan tadi itu, sebenarnya amalan itu salah, menyalahi petunjuk Nabi SAW, tetapi pada anggapan mereka amalan tadi itu benar, betul. Ini yang kita bimbang, yang menjadi, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Talbisul Iblis karangan Ibnu Jauzi, dia sebut bagaimana iblis membelit golongan-golongan yang merasakan bahawa amalan mereka betul, sedangkan hakikatnya di sisi Tuhan amalan itu tidak diterima kerana menyalahi sunnah Nabi SAW, petunjuk daripada Nabi SAW. Ini yang kita bimbang dan risaulah. Jadi dalam kita nak menuntut ilmu ni tuan-tuan, sebagaimana yang saya cadangkan tadi, kita kena carilah guru-guru yang boleh membimbing kita, yang ada kepakaran dalam bidang tersebut. Insya-Allah kita akan melihat satu, kita kata, kepuasan dalam kita beramal kerana kita mengikuti petunjuk daripada Nabi SAW. Yang kedua, poin yang kedua, macam mana kita nak kenal pasti bahawa amalan itu menepati sunnah, iaitu kita kena sentiasa ada sikap tabayyun. Apa maksud tabayyun? Kita kena sentiasa periksa, semak. Ini adalah bertepatan dengan firman Tuhan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa maksudnya tuan-tuan? Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang yang fasik membawa satu berita, hendaklah kamu selidiki dulu. Kita bimbang dengan berita yang kita viralkan, dia akan antusibu qauman bijahalatin, kita akan menimpakan sesuatu kaum itu disebabkan kerana kejahilan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga menyebabkan perbuatan dan tindakan kita itu kita akan berasa menyesal. Kerana apa? Kerana kita tak tabayyun dulu, kita jahil dan kita tak semak. Saya baru-baru ni saya cerita pengalaman lah sikit lah kan. Kita semua tak dinafikan ada grup WhatsApp. Kadang-kadang kawan-kawan ni dia pakat hantar masuk macam-macam. Kita ni yang mengaji sikit-sikit asas ilmu hadis sunnah ni, kita tengok yang ni tak betul.
Habis-habis tak ada pun kita akan bagi ayat ni lah. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kawan tu kata apa? Hang nak kata aku fasik lah tu. Kita habaq nak bagi isyarat yang lain tapi dia faham kot lain. Kita tanya dia, faham kata berita yang hang bawa tu nak kata hang fasik ke nak kata tabayyun dulu. Tapi yang kata manusia ni macam itulah. Dia suka dengan mudah-mudah untuk menyebarkan sesuatu tetapi tanpa diselidiki, benda itu merupakan kita kata yang menyebabkan umat semakin keliru dan akhirnya bila kita semak dan kita cek rupa-rupanya apa yang kita sampaikan itu tidak benar, tidak sahih daripada Nabi, maka kita akan menyebabkan kita akan menjadi menyesal lah. Bukan senang tuan-tuan, kalau kita dah sampaikan satu ilmu yang kita kata yang tidak benar, orang terpengaruh, macam mana kita nak explain balik, nak terang balik, kan? Ini yang kadang-kadang kita kena lebih hati-hati. Jadi kita kena sentiasa tabayyun. Imam Ibn Sirin yang wafat pada 110 Hijriyah, dia kata apa? Apa Ibn Sirin kata? Ibn Sirin kata, sekalian ahli ilmu semuanya tidak bertanya mengenai sanad. Namun sesudah tercetusnya fitnah, mereka mula bertanya tentang perawi. Maka jika perawi itu daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, maka mereka akan menerima. Tetapi jika perawi itu daripada ahli bid'ah, mereka akan tolak. Jadi tuan-tuan, dalam penyebaran maklumat ni tuan-tuan, akan ada lah macam-macam, tambah di zaman kita ni, zaman kepesatan maklumat yang bergerak pantas. Jadi kita kena ada sikap tabayyun, kita kena semak, cek kesahihan sesuatu hadis itu kepada orang yang pakar dalam bidang tersebut, kan? Barulah kita akan rasa benda itu benar dan kita boleh sebarkan. Dan banyak lagi lah kalau kita nak baca di sini, sekadar saya sebutkan dua perkara tersebut. Yang pertama, kita menuntut ilmu. Yang kedua, kita kena sentiasa tabayyun. Lebih-lebih lagi lah kita berada di zaman yang hari ini fitnah semakin menjadi-jadi, permusuhan semakin kita rasa satu benda yang sukar untuk kita elak dah, perbalahan, perselisihan dan sebagainya. Melainkan kita kena usaha untuk mendalami ilmu dan seterusnya memperkukuhkan keimanan kita dan juga melaksanakan amal ibadah kita bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Sekadar itu dulu, saya serah kembali kepada pengurusi majlis. Saya mengambil kesempatan memohon ribuan kemaafan. Jika ada kekurangan terkhilaf di mana-mana, saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengurusi. Jazakallah khairan kepada doktor di atas jawapan beliau berkenaan dengan soalan kita tadi tentang bagaimana kita nak tahu amalan kita ni menepati sunnah ataupun tidak. Jadi jawapan ustaz tadi adalah kita nak kena belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kena tengok amalan itu ada hadis ataupun tidak. Itu saja, senang ya. Ya, bab ni ada hadis tak? Aku nak tahu. Macam tu. Kalau ada hadis, kita cek, kaji hadis tu kata apa, status dia macam mana. Ya. Jadi dengan ada budaya macam tu, maksudnya kita mencari hadis. Ya, melihat statusnya. Dan juga kita tabayyun setiap amalan ataupun hujah yang dibawa kepada kita, maka insya-Allah amalan kita akan bersih daripada perkara-perkara yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita pergi kepada soalan yang terakhir, soalan yang paling menariklah kita kira kepada Ustaz Hafizuddin. Dan hari ini kita tengok dalam fiqh secara khusus, ya, umat Islam banyak yang mengikuti mazhab secara khusus ataupun secara kita kata itlaq, secara menyeluruh. Ya, bila sebut fiqh ni, tempat ni ikut mazhab sekian.
Malaysia ikut mazhab Syafi'i misalnya. Jadi adakah dengan kita ikut mazhab ni berarti kita ikut Rasulullah? Dan bagaimana pula dengan keadaan di Perlis ni? Kita lihat pada bab tertentu, ya, Jabatan Agama Islam Perlis ataupun Majlis Agama Islam Perlis memilih mazhab sekian. Pada bab lain ikut mazhab ni pula. Jadi Perlis ni ambil banyak mazhab. Bukan kata tak ada mazhab, ada mazhab Perlis ni, tapi dia campur. Hak tu macam mana pula? Kira ikut sunnah juga ke macam mana? Jazakumullah khairan. Persilakan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Luqman. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagai suatu sumber utama wahyain, dua wahyu, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Hadis Nabi juga adalah wahyu, cuma dalam bentuk yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan Al-Quran. Jadi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dua sumber ini mutlak adalah merupakan sandaran kita dalam beragama. Cuma oleh kerana kita kata Al-Quran dan As-Sunnah ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ramai orang. Pada zaman Nabi pun sahabat ramai. Kemudian generasi kemudian pun manusia semakin ramai. Bahkan Islam itu Allah SWT suruh dikembangkan. Sampai pada zaman Sayyidina Umar jatuh kerajaan Rom, jatuh kerajaan Parsi, dibuka kota sana, dibuka kota sini. Jadi umat Islam semakin lama semakin ramai. Dan sifat agama ini dia boleh dianuti oleh semua manusia. Selagi nama dia manusia, maka dia boleh beramal, dia boleh menganuti agama Islam. Siapa pun dia, Arab ke, bukan Arab ke, maka semua. Oleh kerana itu, ada satu sifat dalam agama ini, iaitu sifat dia ialah sifat yang syumuliyah, iaitu sempurna, dan juga dia sifat dia universal. Baik. Bukan sahaja pada zaman Nabi, bukan sahaja pada zaman kita hari ini yang kita kata ada mazhab-mazhab ni. Mazhab ni maksud dia ialah cara berfikir, jalan ataupun cara berfikir untuk memahami hadis-hadis ataupun untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Baik. Sebelum itulah kita nak kata adakah mazhab ini bila kita ikut mazhab maka kita telah ikut sunnah. Tadi maksudnya mazhab adalah merupakan jalan ataupun cara fikir untuk memahami sunnah. Bila Nabi sebut salat, contohnya Nabi SAW sebut pada para sahabat, sallu kama raaitumuni usalli, kamu salat sebagaimana kamu tengok aku salat. Jadi para sahabat mereka salat, mereka tengok Nabi. Kalau dalam riwayat dalam riwayat Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairis ini, mereka anak-anak muda ni mereka pergi ke Madinah, duduk dalam 20 hari, duduk bersama dengan Nabi SAW. Kemudian mereka tengok macam mana salat Nabi SAW, macam mana Nabi ibadat-ibadat yang lain, macam mana muamalah Nabi, apa semua. Mereka duduk kursus lah, kita kata 20 hari. Kemudian balik ke kampung masing-masing. Baik. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Jadi sahabat yang sembahyang belakang Nabi ni ada duduk belah kiri, ada duduk belah kanan, ada duduk belakang, ada duduk belakang jauh, ada duduk saf pertama, ada duduk saf kedua. Jadi masing-masing ada sudut pandang mereka terhadap salat Nabi SAW. Dan Nabi SAW salat bukan sekali. Nabi salat satu hari 5 kali yang wajib lah, dan setiap hari buat benda ni. Jadi ada ketika Nabi SAW duduk cara macam ni, ada ketika duduk cara macam ni, ada ketika berdiri, macam-macam lah. Jadi ada ketika angkat i'tidal, ada ketika tak angkat tangan, macam-macam keadaan Nabi SAW. Jadi semua ini adalah merupakan sunnah. Sebab tu kalau kita kata adakah dengan mengikut mazhab adakah telah mengikut sunnah, jawapan dia boleh jadi ya, boleh jadi tidak, boleh jadi dua-dua. Pertama, mazhab contohnya yang dibuat oleh para ulama ni, pada ijtihad mereka inilah yang dikehendaki oleh as-sunnah, inilah yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita ikut ataupun kita ambil secara 100% ikut mazhab dia, boleh jadi kita kata
ikut sunnah boleh jadi tidak juga. Sebab apa? Sebab bukan semua yang sangkaan dia itu menepati kehendak ataupun menepati hasrat sebenar. Jadi ulama lain pun macam tu jugalah. Mereka masing-masing berijtihad. Ada ijtihad yang betul, ada ijtihad yang tak tepat. Jadi itu sifat manusia. Satu. Yang kedua, mestikah hanya satu mazhab sahaja yang betul? Itu satu persoalan juga. Banyak-banyak mazhab ni, contoh mazhab yang utama tu ada 4, mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, mazhab Hanbali. Jadi salah satukah yang betul ataupun macam mana? Jadi kalau kita kata takkan satu je betul, mesti yang lain pun ada sudut yang betul juga. Kalau gitu kenapa kita tolak yang lain ataupun kita tidak ambil kira yang lain kalau yang lain pun ada betul juga? Jadi kalau begitu, sebab apa? Sebab berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, iaitu daripada Ibnu Umar, iaitu kata Ibnu Umar, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a min al-ahzab. Nabi berkata kepada kami para sahabat ketika Nabi balik daripada peperangan Ahzab, la yusalliyanna ahadun al-asra illa min Bani Quraizah. Jangan salah seorang kamu, jangan siapa daripada kamu ni sembahyang asar kecuali apabila dah sampai di tempat Bani Quraizah. Ini nak pergi serang puak ni pula lah, sebab puak ni punca. Fa adraka ba'dahum al-asra fi at-tariq. Lalu sebahagian mereka perasan masuk dah waktu asar pada ketika dalam perjalanan. Faqala ba'duhum, sebahagian daripada mereka berkata, la nusalli hatta na'tiya. Kami takkan sembahyang kecuali kami sampai di Bani Quraizah tadi, tempat Bani Quraizah tadilah, seperti yang Nabi sebutlah. Wa qala ba'duhum bal nusalli lam yurad minna dhalik. Sebahagian berkata bahkan kami nak solat, kami tak apalah, hampa tak mau solat, tak apa, kami nak solat. Sebab yang Nabi maksudkan itu bukan macam tu seperti yang kamu faham. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakan benda ni kepada Nabi. Habis selesai semua, balik jumpa Nabi, cerita pada Nabi. Falam yu'annif wahidan minhum. Dan Nabi tidak mencela ataupun Nabi tidak menyalahkan salah satu daripada dua puak ni tadilah. Menunjukkan bahawa ketika Nabi hidup, Nabi bagi arahan. Yang tu pun cara faham ada dua. Sebab Nabi baru balik, cara faham golongan yang pertama zahir lah. Nabi sebut jangan kamu sembahyang asar kecuali di Bani Quraizah. Jadi hadis Nabi ni apa? Hadis Nabi ni syariat lah, wahyu lah. Jadi bila macam tu mereka ikut, sebab boleh sembahyang asar, boleh sembahyang subuh, boleh sembahyang zuhur, apa semua ni berdasarkan hadis Nabi lah. Jadi lalu ni Nabi sebut jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraizah. Baik, mereka faham macam tu secara zahir. Yang kedua, mereka faham ini cerita perang, iaitu balik pun cerita ni latar belakang dia baru balik daripada satu peperangan, dan Nabi SAW suruh pergi buru puak Bani Quraizah ni. Jadi maksud Nabi, mereka faham jangan sembahyang asar kecuali di Bani Quraizah. Maksudnya kamu kena segera pergi cepat. Maksudnya bagi boleh sebelum waktu asar tu ataupun pada waktu asar tu kamu sudah berada di tempat Bani Quraizah. Tapi ialah kita kata perjalanan tu ambil masa dan sebagainya, apa berlaku di perjalanan tu, waktu asar masuk lebih awal. Jadi mereka faham macam tu. Maksudnya Nabi SAW bagi dalam bentuk kiasan, kamu kena cepat asar, kalau boleh asar di Bani Quraizah. Mereka faham macam tu. Jadi bila dah masuk waktu asar, kaedah asal dia bila masuk waktu semayang lah, walaupun tak sampai lagi di Bani Quraizah. Ini sahabat Nabi yang memahami, dua kelompok yang telah memahami arahan yang sama, dalil yang sama. Ini dalam satu perkara lah. Jadi dalam agama ni, Quran ada 6,000 lebih ayat, hadis banyak kita tengok hari ni, hadis-hadis Nabi SAW, dan zaman pun telah berlalu panjang, maka banyak kita kata pecahan-pecahan. Kalau kita tahu mazhab umum ada 4, sebenarnya lebih lagi, tapi yang umum tu ada 4. Jadi 4 cara untuk memahami ayat Al-Quran, untuk memahami hadis-hadis Nabi SAW. Ayat Quran yang sama, hadis-hadis yang sama. Sebab tu 4 ni masih lagi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Syiah apa semua tu dah terkeluar lah. Tapi kalau 4 ni, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan juga Hanafi ni masih lagi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana mereka menilai hadis yang sama, ayat Quran yang sama.
Jadi boleh jadi empat-empat ni betul pada satu-satu perkara lah, boleh jadi empat-empat ni betul. Dan perbezaan mazhab ni pun kalau kita tengok bukan pada benda yang akidah, maksudnya tak ada daripada empat mazhab ni ataupun mazhab-mazhab dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang lain yang selain pada empat ni pun tak ada lah kata Tuhan tu ada dua, Nabi tu bukan Rasul terakhir, tak ada. Dari sudut yang tu usul dalam agama semua jelas. Yang beza apa sikit-sikit je. Dalam empat mazhab ni semua kata Zuhur 4 rakaat, semua kata Subuh 2 rakaat, semua kata Maghrib 3 rakaat. Cuma ada beza tu tentang mungkin tasyahud sikit, nak letak tangan ketika qiyam di mana. Yang tu sajalah beza dia, hak kecil-kecil. Yang sahabat tadi tu, ada sahabat nampak macam Nabi letak tangan di atas, ada sahabat nampak labuh macam Nabi lepas tangan. Jadi nampak macam berbagai-bagai sudut. Jadi tapi secara umumnya benda yang sama, masih lagi mengikuti Nabi SAW. Justru dengan perbezaan-perbezaan mazhab ini adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Jadi kita tengok luasnya umat Islam ni, khazanah ilmu dalam nak memahami Al-Quran, dalam nak memahami hadis Nabi SAW ni, kaedah dia luas. Dia tidak terikat mesti ada satu jalan saja, luas. Kita nak pergi Kuala Lumpur pun banyak jalan. Nak pergi Kuala Lumpur banyak jalan, ada jalan darat, ada jalan laut, ada jalan udara. Jalan darat pun ada macam-macam jalan, ada highway baru, ada jalan lama. Jadi nak mencapai kepada Allah SWT, nak memahami hadis, sunnah dan juga ayat-ayat Al-Quran, demikian juga. Dan kita kata kita meraihkan perkara tersebut di Perlis sebagai satu, kita kata, khazanah yang ditinggalkan oleh ulama-ulama Islam. Kita tidak memberikan satu, kita kata, satu eksklusif sahaja kepada satu-satu mazhab dengan kita mengenepikan mazhab-mazhab yang lain, sedangkan setiap mazhab ini mempunyai satu keistimewaan, keunikan. Bahkan ulama-ulamanya telah, kita kata, berkhidmat, telah menghabiskan usia mereka, telah menggunakan keseluruhan ilmu yang ada pada mereka untuk mereka memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi tiba-tiba kita nak tinggal, yang ini kita tak mau pakai mazhab ni, yang ini kita tak mau pakai, yang ini kita tak mau, kita nak pakai satu saja. Tak boleh macam tu. Kita seolah-olah kita berlaku zalim kepada ulama-ulama dalam mazhab-mazhab yang lain. Kerana apa? Kerana mereka juga memahami, mereka juga berusaha untuk mengeluarkan hukum-hukum ataupun memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tengok realiti dia, apa yang kita amalkan hari ini, walaupun pada umumnya, contohnya di tempat-tempat yang lain, sebab di negeri ini, di Malaysia kita ini, agama itu adalah di bawah kuasa pihak berkuasa negeri, di bawah sultan ataupun di bawah raja masing-masing, hak eksklusif raja masing-masing. Jadi kalau kita kata di tempat kita ulil amri telah memilih ini bentuknya, maka kita ikutlah. Di tempat lain pula, mereka di negeri lain bagi contoh, mereka telah memilih mazhab Syafi'i, kita hormati, tak ada masalah. Mazhab Syafi'i pun mazhab yang di bawah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pun mazhab-mazhab lain pun kita ambil kira, kita meraihkan pun termasuk dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan kita jadikan perbezaan mazhab sebagai satu titik untuk kita mencemuh orang ni tak ikut sunnah, orang ni tak ikut sunnah. Bukan. Mazhab itu sendiri, ulama tu mereka buat tu nak ikut sunnah lah. Kalau boleh saya petik kata-kata kata-kata Imam Asy-Syafi'i yang telah disebut oleh Abu Nuaim dalam Hilyah, iaitu dia kata, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Dia kata setiap masalah yang ada hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi ahli ilmu, di sisi ahli hadis, ahli naqli, bi khilafi ma qultu, bercanggah dengan apa yang aku kemukakan, pendapat aku, fa ana raji'un, maka aku kembali, aku patah balik, aku U-turn anha, daripada pandangan tersebut, fi hayati, sama ada ketika aku hidup, wa ba'da mauti, ataupun selepas aku mati. Maksudnya mereka tidak kata bahawa pandangan aku ni semuanya betul ikut sunnah, mesti dah ikut sunnah. Tak, sebab sunnah tu banyak, hadis tu banyak, Quran tu pun banyak sudut pandang lagi. Jadi mereka kata kalau ada hadis-hadis sahih yang lain yang bercanggah dengan pandangan dia pun tarik balik, U-turn balik. Jadi kalau tokoh
yang mujtahid ini pun boleh U-turn balik, maksudnya patah balik kepada as-sunnah, menunjukkan bahawa kita sebagai umat ataupun sebagai orang kemudian ni pun sama, kena ada semangat itu, kena ada ruh itulah. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kita mengikuti sunnah Nabi SAW, dan tanpa kita mengenepikan ataupun tanpa kita double standard terhadap mazhab-mazhab yang lain. Jangan kita anak tirikan mazhab yang lain dan kita hanya memilih mazhab-mazhab tertentu sahaja. Ini tak betul. Kita kena ambil kira semua. Macam mana jangan kita kesampingkan yang lain. Jadi sekadar itulah yang mungkin dapat sama-sama saya kongsikan bersama tuan-tuan pada hari ini, insya-Allah. Jadi sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazak. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Fizuddin penerangan beliau berkenaan dengan mazhab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham tak tentang perkara ni? Jadi dia agak kompleks sikitlah. Isu mazhab ni isu yang luas ya, perbahasan dia kena orang yang belajar ya, yang boleh menerangkan. Ya, secara umumnya semua mazhab ni ikut hadis Nabi secara umum. Ya, tapi dalam perbahasan ilmu dalam kalangan fuqaha, ya ada rajih dan ada marjuh. Ya, ada yang mereka hukum marjuh pada mazhab lain, ada yang mereka hujum rajih pada mazhab yang lain. Tapi kekhilafan, perbezaan pandangan, ijtihad dalam kalangan ulama-ulama mazhab ni adalah khilaf yang dia ada satu istilah nama dia khilaf yang mu'tabar. Dia khilaf yang mu'tabar, yang boleh kita ra'i. Jangan kita cemuh mazhab yang lain di atas perbezaan ini, seperti mana yang disebut oleh ustaz tadi. Jadi secara umum mazhab semua ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibuat oleh raja kita, pemerintah kita, negeri polis dan juga jabatan kita pun mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tariqah untuk kita menuntut ilmu fiqh ni adalah dengan kita belajar ikut mazhab pada asalnya. Tapi dalam kita nak mengaplikasikan ajaran Islam dalam negara, dalam setiap aspek kehidupan, kadang-kadang satu mazhab tu tak cukup. Kena ambil qaul mazhab yang lain kerana mereka ada hadis yang lain. Jadi insya-Allah jazakumullahu khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustazuna, ustaz-ustaz kita, Doktor dan juga Ustaz Hafizuddin di atas menjayakan penerangan mereka dalam forum kita pada pagi ini berkenaan dengan cara ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati majlis ini, menambahkan ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekaligus mengkualitikan lagi hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya akhiri dengan mohon maaf banyak-banyak ya kepada semua, dan juga jazakumullahu khairan jazak kepada Tuan Imam ahli jawatan kuasa masjid di atas memberikan peluang ya kepada kita untuk memberikan ilmu kepada ahli qaryah kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya dan juga rahmatnya kepada kita semua. Jadi setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.